Kalau kita ni tidur di rumah kita, tiba-tiba kita bangun daripada tidur kita, kita dapati kita berada di dalam sebuah kapal terbang yang mewah. Ada tempat tidur yang elok, ada skrin kat depan, ada makanan, orang serve makan kita, kemudian ada layanan yang baik. Cuma kita tak tahu kapal terbang ni nak pergi mana. Tadi aku duduk di rumah aku, tiba-tiba ada dalam kapal terbang. Adakah perlu untuk kita bertanya, ya orang yang serve kita tu, saya ni nak ke mana? Ataupun kita tak payah bertanya dia, kita tengok skrin, kita tengok movie, ada di skrin tu, kita makan, kita minum, kita relax, kita santai. Orang bawa kita naik kapal terbang, berjalan, pusing. Perlu tekak kita bertanya ataupun tak perlu untuk kita bertanya? Kalau dia kata, awak tak perlu bertanya, yang penting awak ada makan, ada minum, nak pergi toilet ada. Kenapa awak tak dalam keadaan bahaya? Adakah minda kita sentiasa akan terus bertanya, ataupun kita rasa betul juga ya, untuk apa kita tanya? Makan sudahlah. Mana manusia yang normal? Dia bertanya ataupun dia relax tanpa perlu mengambil tahu keadaan dia? Ya, tabiat manusia ini dia akan bertanya, kemana kita akan pergi? Kita yang tiba-tiba hidup di dunia ini, daripada tidak ada kepada ada. Buka-buka mata, kita masih kecil, tak faham, sekarang faham, sehingga ke peringkat ini, dicalonkan sebagai tokoh, leaders untuk masa depan sebuah negara. Atau apakah perlu ataupun tidak untuk kita sentiasa bertanya diri kita, aku ini ke mana perjalanan aku? Untuk apa aku berada di sini? Kenapa aku diberikan kelebihan kepimpinan, leadership, otak yang bagus, yang ramai orang lain tak ada pada aku? Dan selepas daripada ini, aku nak dibawa ke mana? Perlu tak kita tanya? Kita perlu tanya. Kita tak boleh duduk macam kapal terbang tadi. Kita kata tak perlu bertanya. Kerana manusia akan bertanya ke mana dia akan pergi. Ke mana penghujung kehidupan kita. Siapa pernah jumpa dengan orang tua-tua? Berapa lama usia orang tua? Yang paling tua yang pernah saudara jumpa? 80 lebih. Pernah jumpa 100? 120? 130? 150? Kemana orang-orang manusia-manusia yang hidup ini pergi? Di mana mereka berakhir? Mati. Semua kita hebat, sihat, kuat sukan, lemah sukan, kita mesti mati. Setelah kita mati, kalau kita berbuat sesuatu yang ternama dalam dunia ini, let's say lah, macam orang yang menghasilkan tadi, orang siapa ambil gambar. Siapa orang yang pertama menciptakan telefon? Alexander Graham Bell. Okey. Mana dia pergi? Ada lagi? Kalaulah kita semua memuji dia, memuji idea dia, dan semua dunia memuji idea dia, apa yang dia dapat? Sekarang ni, apa yang dia dapat? Kalau kita masih hidup, kita dapat nama, kita pergi ke majlis, orang hormat kita. Betul tak? Kita pun seronok orang puji kita dalam majlis. Kita baca di dalam, dulu tidak ada media sosial.
Orang ada di dalam surat khabar, ada dalam buku, ada dalam jurnal. Lalu orang puji kita dalam jurnal, dalam surat khabar. Kita tak mungkin tak dapat duit, tapi kita rasa apa? Bangga. Kan? Kita dapat penghormatan. Orang salute dengan keupayaan kita. Tapi kalau kita mati, kita dapat apa? Royalty tak boleh dapat. Ramai tokoh-tokoh yang diberi namanya di bangunan yang tinggi, di jalan, ada bandar, diletakkan nama sultan, nama raja, nama pemimpin seluruh dunia ini. Mereka sudah mati. Apa mereka dapat kalau setiap hari orang panggil nama mereka? Adakah mereka dapat hidup balik? Ataupun mereka datang kadang-kadang setahun sekali keluar daripada kubur, melawat tempat-tempat yang mereka dinamakan? Ini adalah satu persoalan asas kepada kehidupan manusia. Pertama, kenapa kita hidup di sini? Kemana kita diciptakan? Untuk apa kita berada di sini? Dan kemudian kemana kita akan pergi? Kalaupun kita menjadi leader yang baik, kita menyumbang dengan sumbangan yang hebat. Apabila datang leader yang baru, kita akan dilupakan. Betul tak? Kau tengok pemimpin. Mungkin orang akan ingat kita, tapi tidak seingat pada hari kita menduduki kuasa. Pemimpin-pemimpin yang ternama di dunia pada zaman dia, rakyat berhimpun untuk dia. Kemudian apabila dia mati, ataupun dia dijatuhkan, ditukar dengan orang lain, orang memperkatakan tentang pemimpin baru pula, nama dia dilupakan. Kalau pemimpin yang baru itu membenci dia, nama dia tidak dibenarkan lagi untuk disebut. Tengok dalam politik negara kita, bertukar-tukar Perdana Menteri, betul tak? Datang yang dulu, yang kemudian melupakan yang sebelumnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kita tengok yang terakhir ini, dalam beberapa tahun bertukar-tukar menteri, Perdana Menteri, kita pun tak sempat menyebut nama-nama menteri dan kadang-kadang tidak pun sempat berkenalan dengan mereka. Betul tak? Jadi ini semua menunjukkan bahawasanya kita mesti sebelum memperkatakan untuk memimpin orang lain, sebelum kita untuk mengangkat we lead, kita memimpin, kita terlebih dahulu menjawab persoalan ini di dalam diri kita sendiri. Pertama, kenapa aku perlu hidup di sini? Kenapa aku dihidupkan di dalam dunia ini? Kedua, untuk apa aku hidup di sini? Ataupun bagaimana untuk aku hidup di sini? Macam mana aku nak hidup di sini? Yang kedua, macam mana aku nak hidup di sini? Yang ketiga, selepas berakhirnya hidup ini, aku pergi ke mana? Inilah persoalan yang jika seorang pemimpin gagal menjawabnya, dia mungkin akan jadi pemimpin yang bongkak, sombong, mengambil kesempatan dan seumpamanya.